iRisk adalah segmen untuk kita cerita pada kali ini. Untuk tahun 2020, adakah iRisk mendapat tempat di mata rakyat Malaysia? Proton iRisk ni dikenali sebagai GAC, bukan GAC panggung wayang, tapi GAC Global Small Car. Mengganti warisan daripada Proton Savvy dulu. Kelibat kereta kompak pertama keluaran Proton Holdings Berhad. Secara praktiknya, model ini akan menjadi pesaing hebat bagi kenderaan segmen B, iaitu varian kenderaan yang menjadi pilihan utama rakyat Malaysia. Proton iRisk ni dibagi pada 1.3 dan 1.6 cc. First dulu dilancarkan pada tahun 2014, September 2014. Production dia dibuat di Tanjung Malim, kilang di Tanjung Malim. Proton iRisk ni dibagi dua segmen cc, dia ada 1.3 dan 1.6. Okey, 1.3 ni terletak pada 1.3 manual, 1.3 auto, lepas tu dia pergi kepada executive, 1.3, 1.6 dan premium hanya ada 1.6 sahaja. iRisk pesaing dekat dia adalah Myvi. Okey, Myvi pada segmen sebelum ni Myvi mengeluarkan model yang ketiga, yang terbaru yang ketiga adalah Myvi yang ala-ala bentuk Polo, Volkswagen tu. Okey, tapi kita nak cerita sekarang ni, adakah iRisk dapat sambutan pada tahun 2020 ni? Perancangan ekonomi dijalankan dan kita faham ada di antara kita yang nak cari kereta yang dia punya cukup bajet. Okey, jadinya untuk iRisk, adakah dia berpeluang untuk mencapai taraf penjualan graf Proton yang terbaik? Sebab kalau kita perasan sebelum ni iRisk dijadikan untuk segmen kereta kecil tapi tidak dapat sambutan yang baik. Okey, sebab dia ada persaingan dia adalah Myvi yang paling terdekat. Sebab Myvi pula, pada pendapat saya, dia mengeluarkan bentuk yang baru, Myvi, menjadikan Myvi ni dia lebih laku dan lebih laris lah. Pertama dan kedua, kalau kita perasan dia lebih kurang kepada bentuk iRisk. Itu pasal wujudnya iRisk untuk compete dengan Myvi. Tapi kalau kita perasan yang sekarang ni punya model, Myvi dia dah tukar bentuk dia dengan design dia tu totally dah tak sama macam nombor 1 dan nombor 2 Myvi dulu. Yang menyebabkan iRisk masih kekal dalam body yang sama. So tak ada ubah-ubah apa-apa pun, cuma ubah sikit-sikit. So iRisk ditambah rupa yang baru. So dia tak ada buat segmen yang baru macam Myvi buat. Jadinya menyebabkan iRisk, pendapat saya, dia ketinggalan sikit dia punya pengedaran zaman. Walaupun dia upgrade, tunjukkan segmen dia pada tahun 2019, segmen yang baru, rupa yang baru dia tu, tapi masih dalam kategori yang gagal dalam sale Proton kita ni. Okey, korang tahu apa itu maksud HPF? Okey, HPF ni adalah heat press forming yang sebenarnya terletak dekat iRisk ni sebenarnya, yang mendapatkan iRisk adalah safety yang tertinggi antara kereta-kereta Proton. Itu adalah membuatkan perbezaan antara iRisk dengan Myvi sebenarnya. Dekat situ yang ramai orang tak nampak, dari segi orang pandang daripada luaran, mungkin kita nampak Myvi lebih cantik. Tapi dari segi keselamatan, saya boleh cakap Proton adalah yang terbaik dari segi keselamatan. Jadinya untuk tahun 2020, adakah rakyat Malaysia akan pilih iRisk lagi sekali untuk segmen pembelian kereta korang? Untuk korang yang survey harga iRisk ni berapa sebenarnya, berapa yang setiap dealer atau branch yang letak. Okey, so yang ini adalah harga yang saya baca untuk korang. Okey, 1.3 standard iRisk RM41,047. 1.3 executive RM46,185. 1.6 executive, okey, dia ada dua 1.3 dan 1.6. Okey, 1.6 executive RM45,274. Dan terakhir sekali adalah 1.6 CVT premium RM52,384. Jadinya yang ini adalah harga yang belum rancangan ekonomi punya lagi. Maksudnya belum tolak apa-apa diskaun. Okay, kat situ ada, dan benda tu kita belum tolak. Ini selepas tolak akan dikurangkan harga. Yang tu korang boleh tanya sendiri dengan korang punya salesman.
berapa benda tu anda kata ditolak dan apakah benefit yang korang akan dapat lah. Seterusnya kita akan pergi dekat video Iris Premium. Kita akan tunjuk workaround sikit, serba sikit pengenalan Iris Premium dengan korang lah. Right 4 over bumps, 80. Turn left tightens 5, short into right 4. Okay guys, ni Iris Premium model 1.6. Okay, kita tengok daripada depan. Depan dia, dia konsep dia yang ini penambahan Iris yang baru. Berbanding dengan dulu dia tak ada shape macam ni. Okay, ni shape baru. Tapi logo, walaupun Iris dia ni adalah Iris yang baru, tapi logo masih logo yang lama lah. Okay, cuma belah depan dia ni, dia ada kelainan dia sikit. Berbanding dulu, dia ada full sensor belah depan. Ni sensor depan, di mana Iris dulu tak ada sensor belah depan. Dia hanya ada sensor standard sensor belah belakang. So ni belah depan. Dan konsep lampu LED dah ada dekat Iris ni. Okey. Ini bahagian enjin dia. Okey, jom sini tengok ni. Okey, dia enjin berkonsepkan VVT dan transmission dia masih CVT Dia bukan AT macam kalau perubahan baru dekat Saga adalah AT. Okay, dekat Iris, Persona dan model lain tu kat Proton masih pakai CVT lah. Okay, so dalam ni untuk tengok ni bahagian enjin, ni bahagian bateri dan ni bahagian fuse. Yang ni dia bahagian ABS dan sistem dia lah yang berkaitan dengan braking system ini. Lepas tu kita pergi sebelah sini. Okay, belah rim dia ni, rim 15 inci, dia main 2 tone. Untuk premium saja main 2 tone. Kalau kita ambil executive, standard, dia tak ada colour macam ni lah. Shape sama untuk Iris executive, tapi dia bukan 2 tone macam ni. Dia 1 tone saja. Okey, ni bahagian rim. Okey, bahagian side mirror untuk Iris yang ini dia boleh auto fold. Okey, kita tengok kepada spek lah. Kalau yang macam ini premium boleh auto fold. So kita lock pintu dia akan tutup dan kita unlock pintu dia akan buka. Okey, bahagian sini. Okey, kita pindah bahagian belakang. Kita mula pada atas. Okey, kalau tengok kat sini, Iris ni dia karakter dia ada spoiler belah sini, okey. So dia dicolorkan warna hitam. Dia tak ikut color kereta sebab dia premium. Premium dia akan color hitam, sama juga dengan bumbung. Bumbung ni warna hitam dan dia ada shark fin dekat sini. Shark fin ni semua model. Iris sekarang dia dah upgrade, semua ada shark fin. Sama juga dengan model Persona kita sebelum ni, dia ada antena tapi dekat Iris ni semua dah pakai shark fin dah. Sama juga dengan Persona pun shark fin dah semua. Tak kisah apa model dia, daripada variant standard hingga premium sama. Okey, kita ini bahagian spoiler. Lepas tu bahagian bawah ni, ni yang cantik sikit kekemasan dia ni. Ada tulisan Proton kat sini dan ada lining hitam dia dekat sini dan ada dia punya tulisan R warna merah kat sini. Ni yang lain dia sikit lah. Bukan dia disebabkan dia racing, konsep racing bukan. Tapi dia nak nampakkan karakter baru dia. Dia ada R kat sini. Dan ini colour dia lah. Sini saja warna hitam. Dia tak ada colour warna biru. Dan ini adalah colour baru. Kita panggil dia ocean blue colour baru. Okey, kita pindah bahagian sini. Okey, kat sini dia ada shape kat sini. Dia nampakkan lagi sporty. Dia ada shape. Lepas tu dekat bawah ni ada warna chrome. Okay. So ini adalah perubahan Iris yang terkini yang Iris dulu tak ada. Jadi kalau kita ambil ni kita boleh nampak perbezaan dia punya yang ketara lah berbanding kalau Iris sebelum ni. So kalau siapa pakai sini je senang je karakter dia. Kita boleh nampak dekat sini dia ada tulisan Proton. Iris sebelum ni tak ada tulisan Proton. So yang ni ada. And then dia ada shape belakang ni. So kalau nak recognize sangat senang. Okey, ni bahagian belakang dia. Okey, kita tunjuk bahagian dalam Iris Premium 1.6 ni. Okey, yang ini dekat bahagian pintu ni. Kita tengok yang ini yang ni dah boleh auto flip sebenarnya. Cuma yang ini kita boleh flip manual. Kita boleh tekan ni kita akan flip manual lah.
Lepas tu untuk power window yang sebelah driver ni dia akan automatic turun. Naik atas dia akan kita naikkan lah. Dia automatic lah. Yang ini semua manual. Lepas tu ini untuk lock tingkap 4-4 lah. Kecuali driver. Kecuali driver dia tak boleh lock. Okey, yang ini untuk adjust side mirror. Sebelah ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Yang ini neutral lah. Yang ini kita tak boleh adjust. Kita dah pergi ke kanan, kita boleh adjust kat sini lah. Ini bahagian pintu hadapan lah. Okey, kita tengok bahagian dalam pula. Iris Premium ni, yang bestnya kalau kita pegang dekat bahagian steering ni dah ada leather. Kalau kita perasan ni semua leather, lepas tu dah ada jahitan merah kat bahagian tepi ni, semua dah ada jahitan. Dia nampak lebih sporty lagi. Lepas tu untuk Iris Premium 1.6 ni, yang bestnya dia ada volume control semua ada dekat sini. Kita boleh kawal suara radio, lepas tu voice command, nak tukar channel, semua dekat sini. Channel radio apa semua dekat steering lah. Kalau untuk 1.6 executive, dia tak adalah benda ni. Dengan 1.3 pun dia tak ada. Jadi dekat bahagian steering ni nampak kosong sikit. Lepas tu yang ini bukan leather lah. Kalau ini hanya untuk premium saja. Okey, yang bestnya lagi satu, dia punya gear knob ni. Gear knob ni sama macam X70 sebelum ni. X70 CVU dia samalah. Dia macam ni. Dia punya gear knob sama. Yang ni kain, yang ini ada dua tona. Dia ada warna hitam dengan warna silver dekat bahagian keliling ni lah. Okey, kalau kita tengok bahagian dashboard hadapan ni, kita tengok bahagian kokpit depan ni. Kokpit depan ni dia dah nampak dah dua tona sebenarnya. Kalau kita nampak sini silver, sini hitam, dia dah nampak dua tona. Lepas tu yang paling best yang bahagian atas Iris Premium ni, dekat cermin pandang belakang ni dia dah ada frameless. Kalau kita tengok kat sini semua dia frameless lah. Okay, yang ini semua lepas tu bumbung warna hitam. Kalau kita perasan dekat atas ni semua bumbung warna hitam. Jadi nampak lebih sporty lah dalam Iris Premium ni. Ni ada cermin. Okay, yang ini speaker. Kita punya speaker untuk bercakap. Okay, bahagian tengah ni untuk Iris Premium dia dah ada 4G dan Wi-Fi. Okay, kalau kita perasan dekat sini dia ada voice command. Dia ada voice command. Hi Proton, how weather today? Okay, yang ini untuk Iris Premium dia ada kelebihan sikit berbanding dengan Iris yang biasa. Iris Premium ni dia dah ada 4G semualah. Lepas tu yang paling best kat bahagian dalam Iris Premium ni dia ada 6 airbag. Kalau kita perasan depan ni ada 2. Dekat tepi ni semua ada side curtain. Jadi ada 6 airbag lah semua. Yang lain semua sama. Dia punya meter pun lebih kurang sama. 1.3, 1.6 lebih kurang sama. Dia sama je lah dalam dia. Cuma untuk bahagian Iris Premium ni, untuk bahagian lampu hadapan dia ada auto headlamp. Dia boleh automatic lah. Tapi lampu masih halogen ya. Cuma LED dia pakai warna putih. Okey, info semua kat tepi ni kita boleh tekan. Lepas tu push start button. Iris ni dah ada push start button lah. Memang dah ada push start button premium. Lepas tu bahagian depan ni pun ada satu konsol untuk kita letak kad semua ada kat bahagian depan ni. 2 USB port untuk charging. Yang ni satu ni untuk media, USB media untuk depan ni lah. Kita masukkan kita punya USB kat sini, pen drive, kita boleh dengar lagu kat sini. Okey, kita pergi bahagian belakang pula. Okey, kita tengok bahagian belakang ni. Kita tengok kursi dia. Kursi dia untuk Iris Premium ni, dia ada yang ni bahagian tengah ni adalah fabric. Lepas tu yang ini leather. Kira separuh leather. Kursi dia semua depan dengan belakang ni semua separuh leather. Lepas tu yang cantiknya, dia ada line warna merah dengan biru kat sini. Nampak cantik. Lepas tu jahitan pun warna merah. Dia nampak lebih sporty. Lepas tu bahagian belakang ni pun ada airbag. Dia ada curtain airbag juga. Lepas tu bahagian belakang ni dia ada 3 headrest. Lepas tu headrest ni dia boleh adjust lah. Ketinggian dia kita boleh rendahkan dengan kita tinggikan dia. Lepas tu yang best belakang ni dia ada Isofix. Isofix ni untuk child seat. Kita boleh masukkan kursi bayi tu, kita just masukkan, dia akan lock kat dalam ni. Kita pergi bahagian bonnet belakang pula. Untuk lampu belakang ni dia ada LED. Jadi untuk maintenance untuk lampu ni dia akan kurang sikit. Yang ni sebab bukan pakai bulb, dia pakai LED. LED pun lagi terang berbanding dengan pakai bulb. Okey, kita nak buka bonnet belakang ni, kita tekan kat sini. Kita dah boleh buka lah. Okey, lepas tu untuk kursi bahagian tengah ni kita boleh baringkan 60%, yang ni 40%. Dia bukan separuh-separuh lah. Biasa ada kereta 50-50. Jadi kalau kita baringkan satu
satu orang je boleh duduk. Yang ini kalau kita bandingkan satu, 2 orang lagi boleh duduk. Okey, ini bahagian belakang dia. Bahagian belakang ni dah ada lampu lah. Kalau kita perasan dekat sini ada bahagian lampu, jadi mudah lah kita nak ambil barang bila waktu gelap atau malam ke, kita boleh nampak lah barang kita boleh ambil dengan mudah. Okey, ini ada satu, dia dah bagi triangle dengan spana semua dekat dalam ni. Kita tengok bahagian bawah ni. Bawah ni dia punya spare tayar dengan jack semua ada kat sini. Lepas tu tayar spare yang tayar kecil lah yang boleh jalan 80 km sejam. Ini ringan lah, sebenarnya bagus tayar ni, dia tak makan ruang. Jadi untuk ruang bahagian bonet ni dia ke dalam sikit. Pakai tayar yang ada apa tu pakai rem, dia tinggi sikit. Jadi makan ruang lah kat sini. Sebenarnya bagus sebenarnya pakai tayar yang kecil ni. Okey, lepas tu dia ada satu tuner kabel kat sini. Kalau kita nak guna, kita just buka kat sini lah. Kita boleh buka sini. Lepas tu boleh letak barang kat sini. Ini keras lah, tuner kabel dia keras. Okey, terima kasih yang dah tengok video kita dah selesai dah. Okey. Jangan lupa untuk subscribe channel kita orang, jangan lupa tekan butang loceng supaya tu keluar notification dekat tempat korang. Jangan lupa untuk support kita orang sebab kita orang akan cuba atas mungkin ada semangat untuk keluarkan lagi video-video baru untuk korang tengok sama-sama dan sama-sama dapat timba ilmu yang manfaat lah daripada kita orang. Okey, Safwan pula. Okey, terima kasih sebab support kami selama ni. Terima kasih sebab komen dekat video YouTube kami sebelum ni. Banyak teguran dan insyaAllah kami akan perbaiki dalam video yang selepas-selepas ni lah. Okey, terima kasih sebab support kami. Tekan like, tekan subscribe dan komen yang membina lah untuk kami. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.